Assalamualaikum. Video kali ni kita nak tengok macam mana kita boleh selesaikan sistem persamaan menggunakan perwakilan graf. Sebenarnya, sistem persamaan untuk tiga pemboleh ubah memerlukan satah tiga dimensi. Jadi, ianya tidak sesuai untuk dilakukan secara manual. Cara yang terbaik adalah menggunakan software atau tool yang sesuai. Walau bagaimanapun, dalam video ni abang akan gunakan satah dua dimensi untuk tujuan visual secara kasar dan untuk tujuan pemahaman. Dalam video pengenalan, abang ada ceritakan mengenai jenis-jenis penyelesaian. Jadi jom kita recap dulu sikit mengenai jenis-jenis penyelesaian. Jenis-jenis penyelesaian ada tiga. Yang pertama iaitu penyelesaian unik. Yang kedua penyelesaian tak terhingga. Dan yang ketiga, tiada penyelesaian. Sekarang, jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan jenis-jenis penyelesaian ini secara visual melalui perwakilan graf. Kita mulakan dengan dua pemboleh ubah terlebih dahulu. Katakan dua persamaan linear kita adalah 2x tambah 3y sama dengan 10 dan 4x tambah y sama dengan 10. Kita dapat tengok apabila kedua-dua persamaan linear ini diplotkan kepada graf mempunyai satu titik persilangan. Titik persilangan tersebut merupakan penyelesaian untuk x dan y untuk kedua-dua persamaan linear ini. Koordinat untuk titik persilangan ini adalah 2, 2. Jadi nilai x-nya adalah 2 dan nilai y-nya juga adalah 2. Jadi nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2 memenuhi untuk kedua-dua persamaan linear ini. Disebabkan kedua-dua persamaan linear ini mempunyai satu titik persilangan, jadi kita boleh katakan jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah penyelesaian unik. Sekarang kita tengok pula apa yang berlaku sekiranya persamaan kedua kita adalah 2x tambah 3y sama dengan negatif 6. Kita dapat tengok apabila kedua-dua persamaan linear ini diplotkan kepada graf, ianya tidak bersilang sama sekali. Jadi kita boleh katakan kedua-dua persamaan linear ini kedudukannya adalah selari dan kecerunannya adalah sama. Oleh yang demikian, jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah tiada penyelesaian. Sekarang kita tengok pula apa yang berlaku sekiranya persamaan linear kita yang kedua adalah 4x tambah 6y sama dengan 20. Kita dapat tengok kedua-dua persamaan linear ini bertindih antara satu sama lain. Jadi kita boleh katakan kedua-dua persamaan ini kedudukannya adalah selari dan kecerunannya adalah sama. Oleh yang demikian, jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah penyelesaian tak terhingga. Sekarang kita cuba simpulkan mengenai apa yang kita dapat daripada jenis penyelesaian sistem persamaan dengan kedudukan graf untuk persamaan linear dua pemboleh ubah. Jenis penyelesaian ada tiga, iaitu penyelesaian unik, penyelesaian tidak terhingga dan tiada penyelesaian. Jadi kita tengok dulu penyelesaian unik. Untuk penyelesaian unik, graf bagi kedua-dua persamaan tersebut akan bersilang. Seterusnya nilai persilangan tersebut merupakan penyelesaian untuk kedua-dua persamaan. Untuk penyelesaian tidak terhingga pula, graf bagi kedua-dua persamaan tersebut bertindih antara satu sama yang lain. Jadi kita boleh katakan graf bagi kedua-dua persamaan tersebut adalah selari atau sama kecerunan. Akhir sekali, untuk tiada penyelesaian pula, graf bagi kedua-dua persamaan tersebut tidak bertindih antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, kedua-dua graf tersebut adalah selari atau sama kecerunan. Jadi, kenapa abang tunjukkan sistem persamaan linear untuk dua pemboleh ubah? Sedangkan bab ni kita nak belajar untuk tiga pemboleh ubah.
Abang tunjukkan sistem persamaan linear dua pemboleh ubah sebab asas untuk tiga pemboleh ubah adalah sama saja dengan dua pemboleh ubah. Bezanya, sistem persamaan linear tiga pemboleh ubah mempunyai tiga pemboleh ubah dan tiga persamaan. Sekarang kita teruskan untuk tengok tiga persamaan linear untuk tiga pemboleh ubah. Persamaannya adalah 3x tambah 2y tambah z sama dengan 17, x tambah y tambah z sama dengan 10 dan negatif 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 17. Pada awal video, abang ada katakan untuk tiga pemboleh ubah, kita memerlukan satah tiga dimensi. Tapi dalam video ni, abang hanya menggunakan satah dua dimensi sebab visualnya adalah lebih mudah berbanding dengan satah tiga dimensi. Sekarang kita dapat tengok, ketiga-tiga graf ini mempunyai banyak titik persilangan. Jadi untuk mencari penyelesaian, kita perlu olah nilai Z secara manual sehingga ketiga-tiga graf ini bersilang hanya pada satu titik. Sekarang kita dapat tengok, apabila nilai Z sama dengan 5, ketiga-tiga graf ini bersilang hanya pada satu titik. Nilai persilangannya adalah 2, 3. Jadi penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Disebabkan ketiga-tiga graf ini bersilang hanya pada satu titik, jadi jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah penyelesaian unik. Sekarang katakan persamaan yang ketiga kita adalah 3x tambah 3y tambah 3z sama dengan 30. Kita dapat tengok ketiga-tiga graf ini bersilang hanya pada satu titik. Walau bagaimanapun, graf yang berwarna hitam kedudukannya bertindih dengan graf yang berwarna biru. Jadi kita boleh katakan graf yang berwarna hitam kedudukannya selari dengan graf yang berwarna biru atau sama kecerunan. Oleh yang demikian, jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah penyelesaian tidak terhingga. Akhir sekali, katakan persamaan ketiga kita adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Kita dapat tengok ketiga-tiga graf ini bersilang lebih daripada satu titik persilangan. Jadi, kita cuba olah nilai Z. Apabila kita olah nilai Z, ada dua graf berkedudukan selari atau sama kecerunan. Jadi ketiga-tiga graf tersebut tidak akan bersilang hanya pada satu titik. Oleh yang demikian, jenis penyelesaian untuk sistem persamaan ini adalah tiada penyelesaian. Sekarang kita akan rumuskan mengenai apa yang kita dapat daripada jenis penyelesaian dengan kedudukan graf untuk tiga persamaan linear dan tiga pemboleh ubah. Untuk penyelesaian unik, ketiga-tiga graf tersebut hanya bersilang pada satu titik. Jadi, nilai persilangan tersebut merupakan penyelesaian untuk ketiga-tiga persamaan. Penyelesaian tidak terhingga pula, ketiga-tiga graf tersebut bersilang hanya pada satu titik. Tetapi, salah satu graf bertindih dengan graf yang lain. Jadi kita boleh katakan graf yang bertindih itu selari atau sama kecerunan dengan graf yang lain. Akhir sekali, untuk tiada penyelesaian, ketiga-tiga graf tersebut tidak akan bersilang hanya pada satu titik. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh salah satu graf tidak bertindih, tetapi graf tersebut berkedudukan selari atau sama kecerunan dengan graf yang lain.
Sekarang kita dah tahu cara macam mana kita boleh menyelesaikan tiga persamaan linear dan tiga pemboleh ubah menggunakan kaedah perwakilan graf. Kita juga dah tengok tiga keadaan graf untuk tiga jenis penyelesaian. Jadi abang nak tinggalkan korang dengan dua persoalan untuk korang fikirkan. Persoalan yang pertama ialah, apakah yang akan berlaku sekiranya ketiga-tiga graf tersebut bertindih antara satu sama yang lain? Persoalan yang kedua pula, apakah yang akan berlaku sekiranya ketiga-tiga graf tersebut tidak bertindih, tetapi ketiga-tiga graf tersebut adalah selari atau sama kecerunan?